Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jadi hari ini kita akan sambung bab 9 iaitu berkaitan dengan nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Okey, jadi dalam bab ni kita akan fokus kepada pencernaan manusia. Macam mana pun karbohidrat, protein, lipid semua tu lah dicernakan. Okey, dan kemudian kita juga akan belajar juga tentang proses yang dipanggil sebagai asimilasi. Okey, sebelum kita masuk asimilasi, kita akan belajar tentang penyerapan. Okey, macam mana ataupun apakah struktur yang boleh diserap oleh kita punya usus. Kemudian daripada situlah kita akan pergi ke asimilasi dan seterusnya kita juga akan belajar tentang apa yang akan berlaku kepada makanan-makanan yang tidak berjaya dicernakan dan digunakan ni. Okey. Kemudian kita akan masuk tentang gizi seimbang dan last sekali adalah isu berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan lah. Jadi sepengalaman cikgu lah bab ni boleh menghasilkan banyak sangat soalan-soalan yang memerlukan pandangan awak. Okey, yang memerlukan justifikasi awak untuk jawab soalan. Okey, dan soalan ni dulu kalau format lama dia selalunya menawarkan markah sehingga 20 lah. Maksudnya dia pecahkan kepada beberapa soalan dan totalnya student boleh skor untuk soalan ni. Okay. Cuma untuk skema yang baru ni mungkin dia ada pengubahsuaian lah. Macam tu kan. Okey, jadi ini adalah gambar pencetak makanan 3D. Okay. Dan jadi ada persoalan ditimbul kat sini. Bolehkah makanan direka bentuk mengikut keperluan nutrisi manusia? Makanan direka bentuk mengikut keperluan nutrisi manusia. Sebenarnya memang ada idea-idea lah. Orang mula tanya pada zaman akan datang nanti, di zaman semua orang semakin sibuk jadi mengunyah makanan tu mungkin bukan lagi satu perkara yang boleh mengganggu kita punya jadual hidup lah. Maksudnya mungkin masa-masa akan datang akan ada bentuk kapsul-kapsul makanan lah macam tu. Okay, jadi hari ni kita mulakan kelas kita. Hari ini awak akan dikenalkan dengan sistem pencernaan dan apakah pencernaan yang berlaku lah di sepanjang saluran pencernaan. Okey, dan seterusnya kalau sempat kita akan masuk sedikit tentang penyerapan. Okey, iaitu penyerapan nutrien yang telah dicernakan untuk masuk ke dalam badan. Okey. Jadi kita mulakan dengan sistem pencernaan. Okay, jadi sistem pencernaan manusia kita terdiri daripada salur alimentari yang panjang dan berotot. Okay, berotot ni supaya dia boleh mengikut saiz makanan yang masuk ke dalam kita punya mulut, yang mengikut saiz yang boleh masuk ke dalam kita punya salur alimentari. Jadi dia berotot lah. Okay, bermula dari mulut hingga ke dubur. Okay, awak boleh rujuk Rajah 91 dekat buku teks di muka surat 144. Okay. Dan di dalam salur alimentari ni ada mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar dan dubur. Okay, dan organ lain sistem pencernaan adalah hati, undi hempudu dan pankreas. Dan 3 jenis kelenjar yang merembeskan jus pencernaan ialah kelenjar liur, kelenjar gaster dan kelenjar usus. Jadi semua ni, mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar, dubur, hati, pundi-pundi pankreas, kelenjar liur, kelenjar gaster, kelenjar usus ni, dia ni memang terlibat dalam kita punya sistem pencernaan lah. Okay. Kesemua ni terlibat dalam sistem pencernaan. Cumanya kelenjar dengan caranya lah. Organ-organ lain apa yang dia berbuat. Okay. Okay, kita masuk subtopik 92 iaitu pencernaan. Okay, pencernaan, jenis pencernaan. Ada 2 jenis pencernaan. Okay, ya. Tada. Okay, sebenarnya awak telah pun didedahkan dengan bab pencernaan ni semasa di tingkatan 2. Okay, ini cumanya untuk studi biologi kita akan lebih fokus lah.
kita akan lebih fokus secara mendalam lagi macam mana proses itu berlaku. Okey ya. Sekejap cikgu cikgu punya muka. Tadi tak on sebab anak cikgu ada kat tepi ni. Okey. Kemudian pencernaan ni ada dua jenis. Ada dua bahagian, iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okay, pencernaan fizikal ni adalah tidak melibatkan enzim lah. Dia adalah pemecahan makanan secara mekanikal. Maksudnya secara fizikalnya macam mana kita nak pecahkan makanan tu. Jadi kita memerlukan hikmat ataupun kita memerlukan bantuan daripada gigi dan lidah lah. Okay, jadi kita pecahkan makanan untuk membentuk butiran yang kecil. Kenapa? Supaya kita nak meluaskan luas permukaan yang terdedah kepada enzim nanti. Okay. Dan dia melibatkan dua aktiviti iaitu kunyah dan peristalsis. Okay, peristalsis ni sekejap lagi kita tengok macam mana. Okay, kemudian ada pencernaan fizikal. Ada pencernaan kimia. Pencernaan kimia ni adalah proses yang lebih kompleks di mana dia akan menguraikan atau mencernakan molekul yang kompleks menjadi molekul yang ringkas. Kenapa nak buat proses ni? Supaya boleh diserap ke dalam usus. Ketebalan struktur pada usus lah yang dinamakan sebagai villus, okay, atau ileum. Ada awak dah diperkenalkan dah dengan istilah ni sebenarnya masa dekatan 2. Tebal dia hanyalah setebal satu sel. Jadi dia tak boleh serap makanan dalam bentuk kompleks. Dia hanya boleh serap makanan dalam bentuk yang ringkas saja. Jadi macam mana nak menukarkan yang kompleks ni pada ringkas, memerlukan pencernaan. Dan pencernaan kimia ni melibatkan tindakan enzim lah. Enzim ni yang boleh menguraikan, yang boleh memecahkan, yang boleh mencernakan yang kompleks ni menjadi molekul yang ringkas. Okay, jadi ini adalah perbezaan antara kedua-dua jenis pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okay. Jadi kenapa nak buat pencernaan ni? Okay, supaya pencernaan ni boleh supaya kita boleh supaya pada akhirnya makanan kita ni boleh diserap. Jadi pencernaan ialah satu proses penguraian butiran makanan besar dan kompleks kepada butiran kecil yang ringkas dan terlarut. Mesti ringkas dan terlarut. Jadi bila dia telah dicernakan, bila dia telah diuraikan menjadi butiran yang ringkas dan larut, maka dia boleh diserap. Okay. Jadi inilah struktur salur alimentari kita. Okay, ni ada kelenjar liur, mulut, faring, lidah, esophagus, hati, pundi, pendu, ductus, perut, pankreas, usus kecil, usus besar, appendix. Okay, ni adalah appendix, rectum dan dubur. Okay, ya. Ini info tambahan je lah. Okay, tengok ni ya. Ni. Kadang-kadang bila kita makan, kita tersedak kan. Jadi tersedak tu adalah kerana tiba-tiba mungkin glotis kat sini tidak tertutup. Jadi benda yang awak makan tu termasuk nak cuba masuk ke dalam trakea. Dan apa yang badan kita buat adalah kita terus batuk supaya makanan itu keluar balik dan akan masuk ke dalam esophagus, iaitu laluan yang sepatutnya. Okay, ya. Kadang-kadang mungkin orang terfikirlah hidung yang sama, mulut yang sama tapi dua fungsi yang berbeza. Satu boleh membantu pernafasan, satu boleh membantu dan satu lagi terlibat dalam proses pencernaan. Sebenarnya dia adalah dua salur yang berbeza lah. Di sini ke trakea, ke paru semua. Sini adalah untuk esophagus, iaitu untuk alur alimentari, untuk proses pencernaan. Okey. Jadi kita mulakan dengan pencernaan karbohidrat. Jadi proses pencernaan bermula di dalam mulut. Okey, kehadiran makanan dalam mulut merangsang permesan air liur oleh kelenjar liur. Jadi kelenjar liur ni dia merembeskan air liur. Kadang-kadang kan kita tak makan bagi makanan tu, tapi kita dah dengar dah. Ada McFlurry lah, McFlurry Oreo, McDonald. Kita makan tu tak ada dalam mulut kita. Tapi sebab kita dah terbayangkan telah pun merangsang permesan air liur. Sama macam orang yang mengandung kan, orang cakap orang mengandung kan teringin nak makan tu, teringin nak makan ni. Dia tak makan lagi pun, tapi
bila dia dengar je orang dah sebut, dia dia telah terembes, telah dikeluarkan Along. Okey, kemudian udah. Okey, kemudian air liur ni mengandungi enzim amilase air liur yang menghidrolisis kanji menjadi maltosa. Okey, kanji contohnya daripada nasi, daripada roti, daripada mi, daripada bihun, kanji dia masuk saja ke dalam mulut, dihancurkan oleh gigi, kemudian akan terus dihidrolisis menjadi maltosa. Oleh siapa? Oleh enzim amilase yang berada di dalam air liur. Udah. Okey, kemudian pH air liur dia berada dalam julat 6.5 hingga 7.5 iaitu sedikit alkali, sedikit asid. Tapi lebih kepada neutral lah. Okey, dia adalah pH yang sesuai untuk amilase air liur bertindak dengan optimum. Maksudnya dalam mulut kita punya pH mestilah sekitar neutral lah, sekitar neutral. Itu neutral adalah 7, jadi dia 6.5 7.5 sangat sikitlah perbezaan dengan neutral tu. Okey, jadi apa proses yang berlaku adalah kanji jumpa air, okey, dan bertukar menjadi maltosa, dengan kehadiran enzim amilase air liur. Okey. Kemudian pada masa yang sama, air liur ni dia membantu makanan membentuk bolus dan menjadikannya lebih mudah untuk ditelan. Inilah bolus, keadaan macam bulat lah. Okey. Dan semasa telan, epiglottis akan menutup bukaan trakea supaya makanan tidak memasuki trakea. Ni yang tadi cikgu terangkan tadi tu. Okey, di sini bila kita makan, epiglottis akan tutup saluran ke trakea ni, menghalang makanan masuk ke dalam trakea, seterusnya ke bronkus, bronkiol dan paru-paru. Menghalang Okey, kemudian dalam esophagus, bola makanan digerakkan secara peristalsis. Peristalsis adalah satu tindakan pengecutan dan pengunduran otot secara berikma di sepanjang salur alimentari. Peristalsis menolak bolus melalui esophagus hingga masuki perut. Ni bila dia kat mana area bolus tu masuk, otot akan mengembang. Bukan mengembang, macam menjadi elastik lah. Jadi makanan tu turun bawah. So bila turun bawah, yang atasnya akan mengecut. Dan seterusnya sampai ke dalam perut. Lagi sikit kat ni. Kenapa mak? Kemudian kenapa mak boleh tak mak? Sampailah masuk ke dalam perut. Proses ini jugalah yang menerangkan macam mana orang yang walaupun dia tertongging, dia masih boleh menelan makanan. Pagi-pagi mantu rumah dia, kamulah. Tak, kita main game. Kita main game. Mengganggu mak. Pergi. Dia pergi dah boleh lah. Pergi. Balik ke mana? Okay, kemudian peristalsis ni dia pergi, dia akan menolak makanan yang kita telan ni masuk sampai ke dalam perut. Okey. Kemudian di perut pencernaan protein pula yang berlaku. Jadi yang karbohidrat tadi tu dia pencernaan dia berhentilah bila sampai perut. Bila sampai perut pencernaan dia berhenti, tapi tidak bermaksud dia tu telah lengkap dicernakan. Tidaklah. Okey, kemudian boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Sebab mak tak bagi. Tak. Boleh lah mak. Okey, kemudian kemudian pencernaan protein kat perut. Pembukaan dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium. Okey, kita dah tengok sebelum ni dalam bab 2. Dan dia telah sel epitelium yang mengalami pengubahsuaian struktur lah. Jadi dia membentuk kelenjar Gaster. Okey, kelenjar Gaster ni fungsinya adalah untuk merembeskan pepsinogen. Okey, dan bersama-sama dengan dalam kelenjar Gaster ni, okey, ada 3 jenis sel lah. Oh, cikgu tersilap. Okey, sorry ya. Kelenjar Gaster ni, okey, kelenjar Gaster ni dia adalah kelenjar yang boleh merembeskan enzim. Okey.
Dan sel-sel yang ada dekat tepi-tepi sekitar glandular Gaster ni ada 3 jenis, iaitu sel utama, sel parietal dan sel mukus. Sel utama untuk merembeskan pepsinogen, sel parietal untuk asid hidroklorik dan sel mukus untuk merembeskan mukus lah. Okay. Ni. Yang terubah suai ni kita panggil kelenjar Gaster. Okay. Yang membentuk dia tu ada 3 jenis sel. Utama, parietal dan mukus. Utama untuk rembeskan pepsinogen, parietal untuk rembeskan asid hidroklorik, mukus untuk rembeskan mukus lah. Okay, ada 3 jenis sel epitelium kat sini yang terlibat lah. Jadi ketiga-tiga sel ni sama-sama membentuk ataupun merembeskan enzim untuk digunakan dalam pencernaan protein. Okay. Tengok ni. Ni ada parietal untuk hidroklorik, ada mukus untuk rembeskan mukus lah supaya jadi licin semua, dan ada sel utama untuk rembeskan pepsinogen. Okay, pepsinogen adalah enzim yang tidak aktif dan akan diaktifkan oleh asid hidroklorik menjadi enzim pepsin. Okay. Sel utama ni dia rembeskan pepsinogen. Bila dia berjumpa dengan asid hidroklorik yang dihasilkan oleh sel parietal ni, barulah dia menjadi pepsin. Baru dia menjadi pepsin. Maksudnya dalam bentuk pepsinogen dia tidak aktif. Maksudnya dia tak boleh mencernakan apa-apa lah. Tapi bila dia dalam keadaan berasid saja, dia boleh mencernakan protein menjadi polipeptida. Kenapa? Sebab dalam bentuk pepsinogen ni, bila dia jumpa asid, baru dia boleh menjadi pepsin dan barulah boleh menguraikan protein menjadi polipeptida. Jadi kata tanpa kehadiran asid, enzim pepsin protein tidak boleh dicernakan menjadi polipeptida. Okay, dia mesti dalam keadaan asid. Dan asid tu datang daripada mana? Daripada sel parietal. Okay. Kemudian kita tengok apakah fungsi asid hidroklorik. Pertama, untuk sediakan medium lah, untuk sediakan keadaan yang sesuai bagi tindakan enzim pepsin tadi. Sebab pepsin ni, sebab pepsinogen ni dalam keadaan berasid baru boleh jadi pepsin. Dan hanya pepsin yang boleh hidrolisiskan atau cernakan protein menjadi polipeptida. Kemudian enzim ni juga, asid ni juga dialah menghentikan tindakan enzim amylase LU. Tadi kan, LU tadi, enzim amylase LU adalah 6.5 hingga 7.5 pH. Bila dia masuk ke dalam perut, bila masuk ke dalam perut, bercampur dengan asid hidroklorik yang ber-pH 1.2 contohnya, 1.2. Ni tengok ni 1.5. Maksudnya ni asid kuat tau, asid pekat kan. Tindakan dia terstop, tindakan dia terberhenti. Jadi penguraian maltosa, penguraian kanji dalam perut memang tak berlaku lah. Sebab pH tu tak sesuai. Okay. Dan pada masa yang sama, asid hidroklorik yang kuat ni, pH kuat ni boleh membunuh bakteria dalam makanan. Okay, jadi setakat sikit-sikit punya bakteria yang mungkin makanan-makanan yang terdedah ke ataupun yang jatuh ke, kalau sikit-sikit tu setakat bakteria yang tak begitu kebal lah, yang boleh dimatikan lah, dimatikan oleh asid hidroklorik dalam perut. Okay, dan last sekali mukus. Mukus berfungsi melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan enzim pencernaan. Okay, disebabkan asid hidroklorik ni adalah pekat, iaitu pH 1.5 hingga 2.0, pekat ni jadi secara logiknya asid ni boleh mengakis kita punya dinding perut. Tapi kenapa dinding perut kita tak terakis? Ya, adalah kerana adanya mukus. Mukus ni lah yang melindungi lapisan perut kita daripada tindak balas ataupun daripada tindakan asid hidroklorik dan enzim pencernaan, iaitu enzim pepsinogen yang telah menjadi enzim pepsin tadi tu. Okey ya. Kemudian makanan dalam perut akan bercampur dengan jus Gaster. Okey, yang tadi tu ada asid hidroklorik, ada pepsinogen, kemudian yang bertukar menjadi pepsin. Okey. Bercampur dengan jus Gaster tadi asid hidroklorik. Okey, makanan digaul oleh tindakan peristalsi otot. Okey, ingat kita punya salur alimentari ni berotot. Jadi dia sentiasa ada pergerakan mengendung. Jadi tindakan otot-otot ni membantu makanan digaul oleh makanan digaul sama dengan perut.
selama beberapa jam. Kandungan dalam perut akhirnya bertukar kepada bentuk separa cair yang disebut akan memasuki duodenum dengan perlahan apabila otot sphincter mengendur. Okey, kadang-kadang bila kita makan selepas 2 jam kita rasa nak termuntah. Kita makan lepas 2 jam kita rasa nak termuntah. Bila kita muntah kan, awak nampak kan? Muntah yang keluar tu bukan dalam bentuk asal lagi yang kita makan tadi, tapi dia telah menjadi separa cair. Kalau kita muntah selepas 2 jam lah. Kalau kita makan terus muntah, dia masih dalam keadaan macam kita kunyah. Tapi kalau kita makan selepas 2 jam lah, contoh selepas 2 jam atau selepas sejam ataupun selepas 3 jam. Selepas 3 jam. Sejam mungkin air lah. Tapi kalau selepas 2 jam lah, kita makan, kita muntah. Awak tengok muntah tu adalah muntah dalam makanan itu dah jadi macam cair. Dah jadi macam muak baby. Baby kan kalau minum susu banyak kan, lepas tu kan bila dia muntah kan dia putih-putih. Apa tu? Okey, kemudian separa cair ni kita panggil kim. Okay, kim ni akan masuk duodenum dengan perlahan apabila otot sphincter mengendur. Okey, tengok. Mana dia tak label otot sphincter ni? Kat sini Sini. Okey. Usus kecil, pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam usus kecil. Usus kecil terdiri daripada duodenum, jejunum dan ileum. Duodenum, jejunum dan ileum. Bermula dengan duodenum lah. Duodenum, jejunum, lepas tu ada ileum bawah dia. Okey. Duodenum ialah bahagian pertama usus kecil yang menerima kim daripada perut. Okay, dan duodenum juga menerima hempedu yang dihasilkan oleh hati dan jus pankreas yang dirembeskan oleh pankreas. Ini pankreas akan rembeskan jus pankreas dan hati akan rembeskan hempedu. Okay, akan masuk ke dalam duodenum di sini ya. Okay. Pankreas merembeskan enzim amylase pankreas, tripsin dan lipase ke dalam duodenum melalui ductus pankreas ni. Dan hati menghasilkan hempedu. Dan pundi hempedu menyimpan hempedu dan hempedu disalur ke duodenum melalui ductus hempedu. Okey, fungsi hempedu adalah untuk menetralkan kim yang berasid. Okey, ni tadi dalam perut ada asid sebab tindakan asid alkoholik pH 2 tadi tu. Jadi bila makanan sampai ke sini, ke duodenum, dia berjumpa dengan jus hempedu, asid tu jadi neutral. Okey. Kemudian pada masa yang sama, dia juga menyediakan keadaan berakali dalam pH 7.6 hingga 8.6. Bukan akali kuat lah. Okay, bukanlah dalam bentuk akali kuat. Untuk tindakan enzim dalam duodenum. Maksudnya tindakan enzim dalam duodenum ni sedikit berakali. Okay. Dan hempedu juga mengemulsikan lipid dengan memecahkan lipid kepada titisan-titisan halus bagi menambahkan luas permukaan untuk tindakan enzim lipase. Lipid lemak kalau dia datang dalam bentuk yang bulat yang besar, lambatlah pencernaan tu nak berlaku sebab luas permukaan yang terdedah adalah sikit. Jadi empedu ni dia pecahkan, dia jadikan lipid ni dari titisan-titisan halus supaya dia luas permukaan dia bertambah. Bila luas permukaan dia bertambah, cepatlah dia dicernakan oleh enzim lipase yang diberi oleh pankreas tadi tu. Ni. Okay, pankreas bagi tiga enzim, amylase pankreas, tripsin dan lipase. So lipase ni untuk cernakan lipid menjadi asid glycerol dan asid lemak. Okay. So di duodenum, amylase pankreas menghasilkan kanji pada manusia. Okay, ada saki baki daripada mulut yang kita kunyah tadi tu dah ditelan. Ada saki baki kanji yang belum dicernakan. Jadi bila sampai di duodenum, amylase pankreas pula ambil alih. Okey, ambil alih. Maltosa yang dah memang tersedia dicernakan dekat mulut tadi tu, okeylah, tak ada apa-apalah. Okey, tidaklah diganggu pula. Kemudian tripsin hidrolisiskan polipeptida jadi peptida. Okey, tripsin dia sambung kerja yang dilakukan oleh pepsin tadi. Tripsin sambung kerja pepsin tadi. Jadi polipeptida jadi air. Peptida tampuk air menjadi peptida. Okay, dengan tindak balas enzim tripsin, dan lipase akan resiskan lipid dari asid lemak dan gliserol. Jadi ada 3 lah.
Sebab ada 3 enzim yang dibebaskan oleh pankreas. Pertama, endogenous pancreas untuk tukarkan kanji pada matosa. Trypsin untuk sambung tindak balas pepsin tadi, menjadikan polipeptida jadi pendek iaitu peptida. Dan last sekali lipase untuk pecahkan lipid menjadi asid lemak dan gliserol. Ya. Jadi kelenjar-kelenjar pada dinding ileum pula, okay, bila makanan tu daripada duodenum tu masuk ke dalam dinding ileum pula, dinding ileum dia juga menembakkan mucus dan jus usus. Okay, ada enzim, maltase, sucrase, lactase, lipase dan erepsin. Okay, dalam ileum berakali, sambung medium yang macam tadi tu, 7.6 hingga 8.6. Jadi karbohidrat yang semua yang dah jadi maltase tadi akan ditukar menjadi glukosa oleh enzim maltase. Sucrase akan hidrolisiskan sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. Dan laktase akan menghidrolisiskan laktosa dan susu tu menjadi glukosa dan galaktosa. So ini semua ni glukosa, fruktosa, galaktosa ni adalah rantai adalah monosakarida. Kalau ingat dah dalam kita punya protein tu kan, untuk makanan tu. Glukosa, fruktosa, galaktosa ni adalah monosakarida. Adalah monosakarida. So daripada sini kita tahulah sebenarnya pencernaan makanan ni nak kembalikan bentuk kompleks tu kepada bentuk asas ataupun monomer asas kita punya makanan. Jadi nasi tu dalam bentuk kanji. Masuk mulut, kunyah, jumpa amylase, ileo jadi maltosa. Katakan ada nasi yang tak sempat sampai duodenum, sambung jadi maltosa. Kemudian sampai dekat ileum, jumpa dengan maltase, maltosa ni tadi akan tukar jadi glukosa pula. Akan diuraikan menjadi glukosa. Habis. Glukosa tak boleh urai apa dah. Dia tu dah adalah monomer asas. Dia adalah asas. Dia yang paling ringkas. Sama juga sucrase, gula dalam buah apa semua tu kan. So semua ni akan terurai menjadi laktosa, sukrosa, maltosa ni terurai menjadi monomer asas balik, iaitu glukosa, fruktosa dan galaktosa. Okay. Untuk lipid, tadi kan, lipase tadi, dia dah menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Selesailah kerja dia. Untuk pepsin pula, yang tadi dekat duodenum baru jadi peptida. So sampai di ileum, sambung, dibantu oleh enzim erepsin, pecahkan lagi, uraikan lagi peptida menjadi asid amino. So asid lemak, gliserol, asid amino, glukosa, fruktosa, galaktosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini adalah struktur ringkas makanan yang boleh diserap. Kalau makanan datang dalam bentuk lipid, dalam bentuk peptida, dalam bentuk laktosa, sukrosa, maltosa, polipeptida, kanji, tak boleh diserap sebab dalam bentuk kompleks. Yang boleh diserap hanyalah 6 bentuk ni saja. Glukosa, fruktosa, galaktosa, asid lemak dan gliserol dan asid amino. Itu saja. Jadi pencernaan ni nak pecahkan lah. Pencernaan ni fungsi dia nak uraikan daripada yang kompleks tadi tu, daripada kanji, protein, lipid tu, nak pecah, nak uraikan jadi balik ke 6 bentuk ni supaya boleh diserap. Jadi bila diserap, barulah badan boleh gunakan lah. Yang asid amino pergilah kat otot, buat otot, repair sel semua. Glukosa pergi kat mitokondria, masuk dalam sel, jumpa mitokondria, jadi ATP. Asid lemak gliserol ada yang pergi jadi lemak, ada yang pergi jadi hormon, ada yang pergi jadi macam-macam. Barulah bergerak ke tempat masing-masing. Selagi dalam bentuk yang kompleks, tak boleh digunakan. Bila telah diuraikan dan jadi bentuk ringkas, baru boleh digunakan. So apa bentuk ringkas tu? Glukosa, fruktosa, galaktosa, asid lemak gliserol, asid amino. Okey ya. Okey. Okey, jadi itulah macam mana proses pencernaan berlaku lah. Okey, proses pencernaan berlaku dalam saluran alimentari bermula dari mulut baru sampai ke ileum. Baru sampai ke ileum tadi ya. Okey. Kemudian ni ada eksperimen tapi kita tak buatlah. Nak bagi tahulah enzim amylase ni bila jumpa kanji dia boleh
mencernakan makanan. Okay, ini juga ada pencernaan protein pun kita postpone. Kita hutang. Okay, lipid juga kita hutang. Semua kita hutang lah. Okay, dengar-dengar khabar macam dah nak masukkan sekolah dia tempat terima. Jadi cikgu rasa mungkin kita sempat buat eksperimen sebelum awak periksa. Okay, kalau tak sempat, katakan nanti cikgu akan bincang dalam kelas. Okay, last sekali penyerapan. Okay, kemudian kita stop lah. Okay, penyerapan. Jadi, sekejap. Ke kita nak stop kat sini? Kita stop kat sini lah Okay, cikgu rasa kita stop kat sini. Cikgu nak stop recording.